Hai semua, selamat kembali. Wall Street ditutup minggu lalu dengan kerugian, mencatatkan kerugian 2 minggu berturut-turut. Para pedagang bull dilihat tidak mahu memasuki pasaran. Nampaknya tekanan menurun ke atas pasaran saham berterusan. Bagaimanapun, pada masa ini, ia adalah penurunan pembetulan. Pergerakan ke arah bawah pula tidak begitu curam untuk berlakunya pembalikan arah aliran. Pada bulan Januari, pasaran saham akhirnya berjaya keluar daripada aliran menurun yang berpanjangan. Pada ketika ini, pasaran adalah milik pedagang bull. Meskipun begitu, pedagang harus tetap berhati-hati. Jika selera berisiko lemah untuk masa yang lama, indeks saham utama mungkin jatuh di bawah julat aliran semasa. Bagi S&P 500, pembeli harus mempertahankan paras 4,000. Ini adalah tahap psikologi yang penting di mana garis sokongan dinamik terletak. Kini terdapat kemungkinan bahawa harga menurun di bawah paras tersebut. Risiko untuk pergi lebih bawah melebihi peluang lantunan semula pada minggu ini. Sentimen di Wall Street akan bergantung kepada laporan ekonomi baharu. Antaranya, minit mesyuarat Fed dan ucapan pegawai-pegawai Fed akan menjadi perhatian. Pelabur juga akan memerhatikan data pendapatan dan perbelanjaan peribadi AS, indeks harga PCE dan KDNK yang disemak untuk suku keempat. Tonton video ini dan ketahui lebih banyak butiran menarik. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda di bawah. Baiklah, mari kita mulakan. Inflasi di Amerika Syarikat kekal tinggi, manakala dalam pasaran buruh terdapat peluang pekerjaan yang banyak namun pekerja adalah terhad. Walau bagaimanapun, ekonomi adalah berdaya tahan. Memandangkan laporan ekonomi dan retorik hawkish oleh penggubal dasar Fed, Bank Pusat mungkin akan berpegang pada pengetatan agresif untuk masa yang lebih lama. Sebagai contoh, Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester berkata bahawa beliau melihat kenaikan kadar sebanyak 50 mata asas adalah kes yang menarik kepada ekonomi. Presiden Fed St. Louis, James Bullard juga bersetuju dengan kenyataan itu. Oleh itu, sentimen dalam pasaran saham bertukar muram berikutan kemungkinan kenaikan kadar baru yang agresif. Namun begitu, saham berjaya pulih walaupun di tengah-tengah kitaran pengetatan yang berterusan. Baru-baru ini, pelabur menaruh harapan akan berakhirnya pengetatan monetari. Mereka percaya bahawa kadar utama tidak lama lagi akan mencapai tahap yang terhad. Ia adalah sebab utama berlakunya rally di Wall Street. Nampaknya peniaga harus menyemak semula strategi dagangan. Kadar faedah tidak lama lagi boleh melebihi paras 5%. Penganalisis sangat pasti mengenainya. Ia berkemungkinan kekal melebihi 5% dalam tempoh yang panjang, berlatar belakangkan pasaran buruh yang sudah pun overheat dan permintaan pengguna yang kukuh. Hampir 82% pelabur percaya bahawa pada bulan Mei, kadar faedah sepatutnya mencapai 5.25%. Pada bulan Jun, Fed mungkin menaikkannya kepada 5.5%. Hanya pada mesyuarat bulan Julai, pihak pengawal selia berkemungkinan membuat keputusan untuk berhenti seketika untuk menaikkan kadar. Namun itu hanyalah spekulasi. Pada masa ini, majoriti pedagang mengambil kira kenaikan kadar kepada 5.5%. Kurang daripada 20% pelabur menganggap bahawa Bank Pusat boleh membawa kadar penanda aras kepada 5.7%. Kadar boleh dinaikkan sekurang-kurangnya 75 mata asas daripada 4.75%. Bagi pasaran saham, ini bermakna masa untuk pasaran bergoncang. Dalam tempoh 6 bulan akan datang, pasaran saham mungkin agak tidak menentu. Oleh itu, apa yang boleh diimpikan ialah pergerakan menaik yang stabil. Walaupun aliran menurun secara keseluruhan, Dow Jones mencatatkan prestasi terbaik minggu lepas. Jumaat lalu, ia berjaya meningkat 130 mata manakala indeks lain berada di wilayah negatif. Namun begitu, ia tidak membantu indeks untuk kekal. Sepanjang minggu, Dow kehilangan 0.8%. Dow serta indeks saham lain memulakan minggu baharu di zon merah. Ia berikutan spekulator yang bimbang tentang kenaikan kadar agresif Fed. Isnin lalu merupakan cuti umum di Amerika Syarikat. Atas sebab ini, pedagang mungkin telah membuka kedudukan mengikut arah aliran minggu lepas.
Namun begitu, trend yang baru tidak mungkin berubah dengan ketara. Pendapat para pelabur kini terpolarisasi. Sebahagian daripada mereka pasti bahawa pasaran bear telah pun berakhir pada Januari lalu. Namun sebahagian lagi pelabur meragui senario sedemikian. Jika melihat pada angka, terdapat beberapa penganalisis optimistik di Wall Street yang pasti akan berakhirnya pasaran bear. Tinjauan yang dijalankan oleh Bloomberg pada akhir bulan Januari menunjukkan bahawa kira-kira 70% daripada responden tidak menolak pergerakan menurun baharu. Bagaimanapun, mereka percaya ia tidak akan sekuat tahun lalu. Mereka yakin pasaran saham masih belum sampai ke dasar. Indeks S&P 500 telah merosot sebanyak 25% daripada paras tertingginya. Ia dijangka meningkat kepada 4,200 menjelang akhir tahun yang merupakan pertumbuhan yang agak sederhana. Tiada tanda-tanda rally yang stabil kerana kekurangan pemacu. Indeks S&P 500 jatuh sebanyak 1.1% minggu lalu. Pada minggu baru ini, ia hampir tidak akan membawa perubahan positif. Para pedagang bull perlu melindungi paras 4,000 mata. Indeks telah pun turun di bawah paras 4,100 yang membuka laluan kepada paras 4,000. Sebelum ini, S&P 500 pernah mencecah paras 4,050. Kemudian ia melantun semula beberapa ketika kepada 4,080. Aliran menurun jangka sederhana nampaknya akan berakhir. Bagaimanapun, ia masih belum disahkan sepenuhnya. Kecenderungan menurun masih ada. Penembusan di bawah paras 4,000 sehingga 3,930 akan memudahkan sentimen menurun. Tidak seperti forex, pasaran saham tidak bertindak balas secara mendadak kepada isyarat tentang kenaikan kadar yang akan datang. Pasaran saham mungkin mendapat sedikit sokongan di tengah-tengah kenaikan inflasi dan keluk hasil yang sedikit terbalik. Ini bermakna kemelesetan tidak mungkin berlaku dalam tempoh terdekat. Inflasi nampaknya telah menjadi masalah yang berterusan kepada Fed. Indeks IHP merosot walaupun pada kadar yang lebih perlahan. Bacaan sekali lagi tersasar daripada ramalan. Oleh itu, Fed perlu mengambil langkah yang lebih agresif. Indeks harga pengeluar juga rendah. Ia melonjak kepada 0.7% pada asas bulanan, melebihi bacaan ramalan sebanyak 0.4%. Ia turut melepasi paras sebelumnya iaitu 0.2%. Indeks CPI berubah sedikit manakala PPC meningkat secara mendadak. Oleh itu, inflasi mungkin meningkat semula dalam tempoh 1 sehingga 2 bulan akan datang. Lonjakan harga barang dan perkhidmatan juga boleh meningkatkan inflasi. Jualan runcit pada bulan Januari meningkat sebanyak 3% berbanding Disember lalu. Pada masa itu, indikator telah merosot sebanyak 1.1%. Oleh itu, terdapat banyak faktor yang boleh mendorong inflasi lebih tinggi. Fed perlu bertindak lebih agresif untuk menghadkan kenaikan harga pengguna. Ini memberikan kesan bearish kepada pasaran saham. Inilah sebabnya mengapa pelabur harus bersikap lebih realistik. Dalam erti kata lain, pelabur tidak harus sepenuhnya mengharapkan pembalikan dasar dalam masa terdekat. Seterusnya, Nasdaq 100 berteknologi tinggi juga ditutup minggu lepas dengan penurunan 0.6%. Prospek untuk minggu baru ini juga tidak begitu cerah. Indeks mungkin menurun lebih rendah disebabkan jangkaan kenaikan kadar yang agresif. Pelabur mengambil perhatian terhadap data inflasi dan petunjuk ekonomi AS yang lain. Sebelum keluaran data ekonomi, hanya 9% pedagang melihat sasaran kadar dana Fed pada 5.25%. Pada masa yang sama, 91% daripada pelabur berharap dalam kenaikan kadar kepada 5%. Kini tahap sekatan untuk pertengahan tahun ialah 5.5%. Ia memberi kita sesuatu untuk difikirkan. Bagi Nasdaq 100, jika ia merosot di bawah tahap 11,625, penjual akan menolaknya ke paras 10,820. JP Morgan menunjukkan tanda-tanda pergerakan menurun dan mencetuskan ajang rally di Nasdaq. Sejak awal tahun, indeks telah meningkat sebanyak 14% selepas kemerosotan 33% tahun lepas. Pertumbuhannya dirangsang oleh saham-saham syarikat pembangun perisian, syarikat kripto,
pengeluar kereta elektrik dan firma yang berkaitan dengan kecerdasan buatan AI. Menariknya, sebelum itu saham-saham ini adalah saham yang paling tidak menguntungkan. Apabila saham berprestasi paling teruk menunjukkan hasil terbaik, ia biasanya membawa kepada pembalikan pantas. Lebih-lebih lagi, Nasdaq 100 telah melepasi S&P 500 sebanyak 2 kali dari segi pertumbuhan sejak awal tahun ini. Saham-saham teknologi yang termasuk dalam S&P 500 didagangkan hampir dengan kemuncak gelombang.com. Ia adalah petanda yang membimbangkan bagi sektor teknologi. Pertaruhan menurun dana lindung nilai pada saham teknologi telah mencapai tahap kedua tertinggi dalam tempoh sedekat lalu. Dengan latar belakang kenaikan kadar yang agresif, gelombang penjualan mungkin berlaku. Rancangan masa hadapan Fed untuk dasar monetary akan menjadi pemacu utama bagi pasaran saham kerana musim pendapatan hampir berakhir. Menurut keputusan awal, 68% daripada syarikat-syarikat mempunyai pendapatan saham melebihi ramalan. Pada masa yang sama, bacaan kekal di bawah purata 5 tahun iaitu 77%. Minggu ini, Walmart, Home Depot, Nvidia dan eBay akan menerbitkan laporan pendapatan mereka. Hasilnya mungkin baik tetapi tidak akan menggalakkan pelabur. Jika angka itu ternyata kukuh, Fed akan mempunyai sebab tambahan untuk mengetatkan lagi dasar. Itu sahaja buat masa ini. Tekan butang langgan untuk mengikuti berita pasaran terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.